Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bersama saya Hisham bin Abdul Halim, moderator untuk sesi hari ini, dan anda sekarang sedang menyaksikan Kuskop untuk anda FB Live untuk usahawan sekalian secara live di akaun rasmi Facebook Seda. Seperti siri-siri kami sebelum ini, kami berkongsi pelbagai ilmu dan tips-tips kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana, terutama yang baru menapak dalam bidang keusahawanan yang boleh manfaatkan lagi bisnes anda. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan sejaknya pandemik, ramai usahawan cuba untuk menceburi perniagaan sendiri, especially online. Walaupun kita sudah pun beralih ke era endemik, tapi ramai usahawan tak tahu bagaimana nak urusan kewangan, management, audit. So ini banyak-banyak rintangan yang perlu dihadapi untuk menstabilkan perniagaan. So sebelum itu puan-puan, kami menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk kita share FB Live ini kepada kenalan-kenalan, kawan-kawan dan keluarga supaya mereka boleh memperolehi manfaat bersama dengan perkongsian ini. So yang mana tak dapat join FB ini, jangan lupa, jangan risau, anda boleh saksikan semula FB Live ini di akaun rasmi Facebook Seda. Okey, bersama saya hari ini adalah jurulatih bertauliah perniagaan kami dari Seda SME Bank, saudara Encik Wan Muhammad Azhari Wan Aziz yang akan berkongsi berkenaan tips berjaya dalam perniagaan. Okey, terima kasih Encik Azhari kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Khabar ya? Alhamdulillah, syukur. Baik. Okey, bagus. Okey. So, sebelum kita mulakan sesi perkongsian hari ini, saya nak cerita sikitlah background Cik Zahari yang merupakan jurulatih bertauliah perniagaan dari Seda SME Bank yang di Cawangan Pantai Timur, Kota Baru, Kelantan. Betul ya? Betul, Tuan. Okey. Encik Wan Muhammad Azhari berpengalaman lebih 20 tahun dalam industri perbankan dalam pelbagai departmen dan division, seterusnya membina kemahiran dalam bidang perniagaan dan keusahawanan. Untuk makluman anda semua, beliau pernah berkhidmat di Southern Bank di Jalan Piramli selama 4 tahun, manakala 16 tahun di SME Bank. Seterusnya, beliau memegang ijazah pengurusan perniagaan daripada UiTM Kelantan dan diploma perakaunan daripada College Profesional Mara Beranang, Selangor. Beliau juga merupakan jurulatih perniagaan bertaulah daripada ITD World di bawahan International Coach Federation serta merupakan penasihat perniagaan bertaulah daripada Malaysia Academy of SME and Entrepreneurship Development, Masmed UiTM serta diiktiraf sebagai jurulatih profesional oleh Hishadi Corp. Panjang. Okey, sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada sebarang soalan nak tanya kepada kami ataupun coach yang tengah berlangsung ni, anda boleh hantarkan komen anda di ruangan chat box ataupun komen di bawah ya, insya-Allah kami akan cuba menjawab segala soalan anda. Okey, baiklah Cik Azhari, saya percayalah perniagaan ketika musim COVID ni telah beri impak yang besar kepada syarikat-syarikat sektor tertentu. Ada yang struggle nak dapatkan sales, nak dapatkan return, even nak bayar menampung gaji kos pekerja. Tapi apa yang saya nampak, effort and kesungguhan usahawan sekarang ni mencari alternatif lain untuk menambahkan pendapatan, nak menampung kos sara hidup yang sekarang ni tengah meninggi, memuncak. Dan juga report mengatakan bahawa kadar inflasi secara global agak diramalkan akan naik berlaku tahun depan ya. So mungkin tuan boleh kongsikan tips para usahawan kita di luar sana bagaimana untuk bukan sahaja berjaya tapi untuk be ready untuk persediaan perniagaan. Okey, silakan Cik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada tuan moderator kita Encik Hisham atas ucapan pembukaan beliau yang panjang dan menarik. Alhamdulillah lah, syukur ke hadrat ilahi dapat kita bersua dalam sebuah program yang dinamakan Kuskop untuk anda. Kalau tak silap saya lah Encik Hisham, betul? Okey, selamat datang tuan-tuan dan puan-puan, usahawan-usahawan cemerlang, usahawan-usahawan berjaya, usahawan-usahawan yang sedang membina nama-nama mereka
usahawan-usahawan yang mempunyai empayar perniagaan yang besar-besar di luar sana, juga usahawan-usahawan berskala yang lebih sederhana dan kecil, pelbagai jenis industri di Malaysia ni, usahawan-usahawan pasar malam mungkin, usahawan-usahawan jalanan dan sebagainya, dan tidak lupa juga kepada bakal-bakal usahawan kita, bakal-bakal usahawan yang mempunyai idea-idea yang kreatif, idea yang bakal memberi impak yang besar dalam industri negara kita, usahawan-usahawan yang mempunyai visi dan misi yang jelas dalam perniagaan-perniagaan mereka. Okey, saya dipilih tajuk tips berjaya dalam perniagaan. InsyaAllah saya akan cuba memberi beberapa tips lah macam mana untuk berjaya dalam perniagaan dan menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang sekarang ni. Semalam saya ada jumpa satu perniagaan yang dia kata masih memberi impak, COVID-19 ni masih memberi impak kepada dia, di mana dia perlu bayar tunggakan sewa beliau. Sebab masa pandemik hari itu 2 tahun dia tak beroperasi, tapi tuan bangunan tu mengenakan sewa, dia orang tak kurangkan. Macam kalau kita ada pinjaman dekat bank, mungkin bank akan bagi moratorium lah kan, full untuk pinjaman, bayaran dan sebagainya. Tapi mungkin ada setengah-setengah bisnes ataupun pengusaha ni dia still lagi kena bayar sewa, even tak buka kedai selama 2 tahun. So pelanggan tu cakap saya dia masih lagi menanggung hutang sewa yang 2 tahun tu. Maksudnya impak COVID-19 tu masih lagi dirasai sehingga sekarang lah. Dan kita harapkan agar usahawan-usahawan kita ni akan terus diberi semangat lah untuk terus maju dalam perniagaan-perniagaan mereka. Okey, untuk tajuk kali ini, banyak sebenarnya tajuk ni diberi oleh motivator di luar sana lah. Kalau you tengok dalam YouTube dan sebagainya, banyaklah tips-tips yang diberi oleh pakar-pakar motivator. Dan sebenarnya apa yang saya bawa hari ini atau tips untuk berjaya dalam perniagaan ni adalah hasil daripada gabungan tip-tip tersebut lah, dan hasil daripada pengalaman saya sendiri insya-Allah yang telah mengawal selia banyak usahawan-usahawan kita, especially dekat Pantai Timur ni, dan tips-tips daripada rakan-rakan usahawan kita sendirilah kan. Saya olah tips-tips tersebut supaya mudah untuk dipahami oleh usahawan semua, supaya dapat kita fahami dan juga amalkan insya-Allah. Semoga diberi kekuatan dan peluang lah untuk mengamalkan tips-tips berkenaan insya-Allah. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya sedikit. Cik Isham tadi pun dah memperkenalkan diri saya. Nama saya Wan Muhammad Azhari Wan Aziz. Saya sekarang sebagai business coach di Seda SME Bank, dan memang dah lebih 20 tahun dalam industri perbankan ni. Jadi sekarang saya punya kerja ialah mengawal selia usahawan-usahawan terutama di sebelah Pantai Timur lah, Kelantan, Terengganu, Pahang ni. Jadi saya tengok potensi-potensi, saya akan bagi advice kat dia orang, akan bagi guide dekat orang macam mana nak menjalankan perniagaan dengan cara yang lebih profesional, lebih stable, macam mana nak improve dia punya business performance dan sebagainya, berdasarkan prestasi mereka, berdasarkan sumber-sumber yang mereka ada dan sebagainya lah. Dan insya-Allah lah, sebenarnya saya bukannya apa sangat, kita saling berkongsi, saling berkongsi, dan semoga dapat memberi give and take lah, impak yang kepada kedua-dua belah pihak insya-Allah. Okey, untuk tips kita pada kali ini, tips yang pertama yang saya nak sharekan kepada you guys adalah buat. So buat ni adalah duit, jangan tunggu. So apa-apa saja perkara yang kita fikir, apa-apa saja perkara yang kita usahakan, sama ada you already
in the business ataupun you baru nak start business, you jangan tunggu lagi. You mesti buat penilaian yang bagus. Setelah penilaian itu, you jangan tunggu dan you terus buat. Pasti akan ada risikonya. Pasti akan ada. Tapi you mesti menghadapi risiko tu dengan cara yang profesional. Buat dengan berani. Sebenarnya tiada teknik betul atau salah dalam perniagaan. Yang cuma ada adalah untung dan rugi saja. Selagi kita tak buat benda tu, kita takkan tahu sama ada kita ni akan untung ataupun akan rugi. Jadi kita mungkin setengah perkara kita perlu belajar daripada kesilapan. Kita mulakan dengan langkah kanan. Kalau kita dah berani, tak payah kita nak takut-takut lagi. Kita terus saja. Dan kalau kita takut, jangan buat-buat berani lagi. Kerana gagal ni memang adalah guru yang paling jujur sekali. Lebih baik kita gagal berkali-kali daripada kita termakan puji. Sebab gagal tu bukan mati sebenarnya. Tapi gagal tu adalah penghidup berkali-kali. Bila kita dah mula bisnes ni, kita dah start bisnes ni, kita tak perlu pandang ke belakang lagi. Kita terus pandang ke hadapan. Sebab kalau kita pandang ke belakang, hanya akan menyempitkan lagi pemikiran kita. Jadi ramai orang di luar sana, mungkin ada orang yang belum start bisnes lagi, dia fikir nak buat tapi kurang keyakinan. Nak buat tapi mungkin ada halangan-halangan. Nak buat tapi banyak kekangan-kekangan yang dihadapi oleh mereka. Ini adalah yang paling susah sekali. Sebab itu tips ini berada di nombor pertama, atau nombor 1. Sebab the first step is very important. First step tu paling penting sekali dalam orang yang nak memulakan bisnes. Tapi kalau kata you dah mulakan bisnes, dalam perniagaan you banyak decision ataupun keputusan-keputusan yang you kena buat dalam bisnes you. Contohnya mungkin you ada some investment yang you kena buat dalam perniagaan you. Kadang-kadang kita fikir, patutkah aku buat? Macam mana kalau ada risiko? Macam mana kalau macam ni? Macam mana macam ni? Tapi you tak perlu. Memang you kena buat penilaian. Selepas penilaian yang telah you buat secara profesional, you terus buat saja. Jangan tunggu. Itu adalah tips yang pertama. Memang kena buat je. Sebab biasanya dalam bisnes ni, memang you akan belajar daripada kegagalan sekiranya ada. InsyaAllah. Yang kedua, you mestilah fokus dan agresif setiap hari. Every day have to be aggressive. Rehat bila kita penat, bukan rehat bila kita rasa selesa. Momentum kita mesti selalu kuat. Mesti selalu kuat setiap hari. Fokus pada bisnes kita. Fokus pada jalan penyelesaian ke atas masalah-masalah yang kita hadapi. Biasalah dalam bisnes ni, bukan dinamakan bisnes kalau tak ada masalah. Macam mana kita solve that problem, macam mana jalan penyelesaian yang kita ambil untuk kita selesaikan permasalahan tersebut, itulah dinamakan proses dalam bisnes. So kita kena fokus. Kalau kita banyak tak fokus dalam bisnes kita, akan menyebabkan benda tu banyak hala. Kan? Kadang-kadang terlalu banyak benda yang kita nak fokus. Kalau saya pergi dekat usahawan, saya akan aturkan pada mereka sebenarnya apa yang dia orang kena fokus dulu. Mungkin ada banyak perkara yang dia orang kena buat tiap-tiap hari. Tapi apa yang lebih important, apa yang lebih penting. Mungkin dia ada 10 perkara nak buat. Tapi yang lebih penting daripada 10 perkara tu apa dia? So dia kena identify satu persatu. Yang mana lebih penting dan dia kena buat yang tu dulu. Barulah yang kemudian susun strategi dia bagus-bagus. Yang penting fokus. Bisnes ni ada banyak fasa lah. Banyak fasa bertahan, fasa berkembang dan sebagainya. Setiap kali fasa, memang you kena sentiasa bertahan. Kena bertahan, you kena save, you punya cash flow semasa fasa bertahan. Lepas tu masa you berkembang, you kena pastikan bahawa dana yang you ada tu jangan disalahgunakan. Guna hanya untuk bisnes, ambil gaji you yang secukupnya. Dan you fokuskan kepada you punya business performance you. Fokuskan kepada you nak improve you punya business. Itu saja. Yang lain-lain tu you kena tinggalkan kat tepi. You buang jauh-jauh. Itu adalah tips yang nombor 2. Yang ketiga,
jangan berhenti belajar. Sebab belajar ni adalah satu cabang di mana kita akan dapat ilmu. Tapi kita mesti ingat, belajar dan terus buat. Ramai orang kat sini, ramai orang usahawan yang saya jumpa, dia orang selalu masuk kelas account, masuk kelas management, masuk kelas tu cash flow dan sebagainya. Tapi dia orang tak praktis pun. Dia orang nak belajar saja. Yang ni adalah satu jenis pembelajaran yang kurang baik, kan? Kerana tips yang ketiga ni, jangan berhenti belajar, tetapi you mesti kena buat apa yang you belajar. Belajar dan terus buat. Bukan belajar dan terus belajar. Mesti kena belajar. Tapi dengan ilmu yang you dapat tu, you kena praktiskan ilmu you. Jangan jadikan ilmu yang you dapat tu hanya ada dalam dada saja. You tahu you buat cash flow macam mana, you tahu buat account macam mana nak manage your stock. Tapi you tak pernah praktis pun ilmu-ilmu yang you ada. Jadi, bila you tak buat praktikal, you tak praktis apa yang you belajar, maka no point dah, tak gunalah you belajar. Tu yang ketiga. Yang keempat, tip yang saya nak bagi ialah kena tulis, write down apa-apa saja idea yang you dapat, apa-apa saja masalah-masalah yang timbul dalam perniagaan you, apakah perancangan-perancangan you pada masa hadapan, target-target you dalam perniagaan, you mesti kena tulis. Sebab ni adalah saya punya praktis sendiri sebenarnya. Sebab bila kita nak buat sesuatu, kadang-kadang kita mudah lupa. Kadang-kadang banyak idea datang. Tengah-tengah kita duk buat bisnes dalam office, tiba-tiba datang idea. Tapi bila kita tak tulis idea tersebut, kita akan lupa. Kita akan hilang. Kan? Hilang begitu saja. Tiba-tiba kita nak ingat balik dah mustahil dah. Kan? Jadi pentingnya untuk kita tulis. Tak semestinya idea. Kadang-kadang kita memang tak ada nafikan seorang usahawan ni kalau tak ada idea dia takkan buat bisnes. Dia buat bisnes tu because of dia ada banyak idea. Jadi idea tu selalu datang dalam kepala dia. Jadi dia kena make sure that idea tu relevan ataupun tak relevan untuk bisnes dia, boleh dipraktiskan ataupun tidak, boleh dijadikan satu benda yang memberi impak kepada bisnes dia ataupun tak. So dia kena tulis dulu. Jadi bila dia tulis, barulah dia boleh fikir balik. Adakah idea tu relevan, tak relevan dan sebagainya. Begitu juga dengan masalah-masalah yang dihadapi, you kena tulis. Kadang-kadang bila kita tak tulis apa masalah kita, kadang-kadang kita lupa menyebabkan kita tak solve that problem. Jadi bila ada masalah banyak yang kita tak selesaikan, menyebabkan dia akan memberi impak yang besar pada kita punya perniagaan. Apa rancangan-rancangan kita pada masa hadapan? Rancangan kita untuk hire new staff, untuk jangka masa pendek, untuk jangka masa panjang, apa yang kita nak jadi dalam bisnes kita, apa kita punya target in 5 years, in 10 years, kita kena tulis. Kan? Tak kisahlah you nak tulis dalam sticky notes, you nak tampal merata-rata dalam you punya office dan sebagainya, ataupun you nak ada you punya pun buku nota, yang mana dalam buku tu you tulis semua benda. Kan? Tak kisah, dalam masa sama you boleh tengok, kadang-kadang you boleh tengok slide satu-satu yang akan remind you balik apa idea yang you nak buat. Jadi sebenarnya saya memang selalu buat benda ni. Jadi bila you buat benda ni, you boleh manage you punya time dengan baiklah, kan. Dalam masa yang sama, you boleh ingat dengan cara menjimatkan masa you untuk ingat benda-benda yang lepas-lepas, kan. Okey. Dan tips yang kelima ialah dalam perniagaan you mesti ada hala tuju. Mesti tetapkan you punya hala tuju. Mesti ada perancangan you. Macam saya cakap tadi, setiap bisnes ada perancangan, mesti ada perancangan, sama ada perancangan jangka masa pendek ataupun perancangan jangka masa panjang. Untuk perancangan jangka masa pendek, contohnya dalam masa 1 tahun, apa you nak jadi? Ke mana hala tuju bisnes you? Dalam masa 5 tahun, ke mana hala tuju bisnes you? You nak pergi ke mana? Dalam masa 10 tahun, ke mana hala tuju bisnes you? Ini penting. Penting dalam sesebuah perniagaan. Tak kiralah perniagaan tu besar ataupun kecil, mesti ada perancangan.
Kalau kadang-kadang fikir, alah aku berniaga pasal malam je, takkan nak kena ada perancangan untuk masa 5 tahun kot, 10 tahun kot. Yes, you have to ada perancangan. Memang kena ada. Even kalau memang perniagaan yang besar-besar, of course dia orang ada visi dan misi yang panjang kan. Contohnya kan, untuk peniaga pasar malam, peniaga jalanan, you pun mesti kena ada perancangan. Kalau you tak ada perancangan, maksudnya you tak ada matlamat dalam bisnes. You hanya buat bisnes hanya semata-mata nak dapat duit. Itu salah kan. Macam kalau you masuk kelas-kelas kita sebelum ni, kita selalu, saya pun selalu tekankan kepada usahawan, kita buat bisnes ni adalah untuk solve the problem. Itu adalah matlamat kita buat bisnes. Kalau kita dapat selesaikan banyak masalah pelanggan kita, maka bisnes kita tu akan berkembang maju. Kalau kita buat bisnes yang semata-mata untuk mendapatkan keuntungan tanpa kita menyelesaikan masalah orang pun, maka biasanya bisnes tu tak akan bertahan lama. Jadi, you kena ada perancangan. Dalam masa 5 tahun lagi, 10 tahun, apa yang aku buat? Mungkin daripada you nak berniaga tepi jalan, you akan ada kedai dalam masa 5 tahun, contohnya kan. Perancangan-perancangan tersebutlah. Jadi, you kena ada plan. So, bila you ada perancangan, you ada satu jalan macam mana nak capai that perancangan tersebut. You ada cara, you ada plan, you ada strategi macam mana nak capai perancangan tersebut, hala tuju tersebut. So daripada situ you akan belajar. You akan usahakan macam mana nak capai. Dan insya-Allah kalau kita ada perancangan yang baik, kita akan mencapai kita punya perancangan yang kita idam-idamkan. Don't start zero to 100 kan. Tak perlu kita nak start daripada kosong terus pada 100, tak perlu. Kita boleh start step by step. Mungkin 0 to 10 dulu kan. Bermula daripada kosong sampai 10 dulu. Lepas tu kita increase balik, daripada 10 sampai 20. Tu contoh Jadi kita kena letakkan hala tuju. Sales kita tak perlu kata daripada kita dapat sale RM200 sehari, kita nak terus melonjak kepada RM5,000 sehari. Mungkin not relevant kan. Jadi kita kena start sikit-sikit. Daripada RM200 sehari, mungkin kita nak increase daripada RM200 tu ke RM500 sehari. Contohnya. Baru bila kita ada perancangan macam mana dengan strategi kita, macam mana dengan marketing kita, macam mana dengan kita nak attract kita punya pelanggan sampai kepada RM500 sehari, barulah kita fikir the next step, macam mana nak increase from 500 tu kepada RM1,000 pula. Contohnya macam tu. Jadi, bila kita ada hala tuju, ada perancangan yang rapi, so kita akan membuat persediaan untuk diri kita, untuk perniagaan kita, untuk bisnes kita, macam mana nak capai ataupun nak achieve that target. Macam tu. Tips yang nombor 6, mesti ada dalam persekitaran yang positif. Circle yang positif. Jadi ini banyak ditekankan oleh motivator di luar sana. Circle yang positif ni memang memberi impak yang sangat besar kepada kita punya diri kita sendiri dan juga bisnes kita. Jadi macam mana kita nak berada dalam circle positif ni? Yang pertama, kita sendiri mesti bersikap positif. Mindset kita mesti sentiasa positif. Barulah kita akan berada di dalam circle yang positif. Jadi kalau kita mesti kena larilah daripada sikap-sikap, tomahan-tomahan yang negatif-negatif ni, you kena lari daripada sana. Jangan fikir apa yang orang cakap pasal kita, pasal bisnes kita, pasal apa-apa yang kita buat, pasal produk kita. Kita hanya ambil itu, komen-komen itu sebagai pembakar semangat untuk kita improvekan kita punya bisnes. Jangan menyebabkan komen-komen yang negatif tu menyebabkan kita down dan kita lari daripada bisnes. No, there is no such thing. Tak boleh buat macam tu. Okay. Seumpama kalau kita tengok Jack Ma pernah berkata bila dia mula-mula build di Alibaba tu kan, semua orang berfikiran positif dan negatif pada dia, termasuk keluarga dia, kawan-kawan dia, kawan baik dia, semua menjauhkan dia. Dia kata ni idea gila, dia cakap kan. Tapi it's proven sekarang apa yang terjadi pada Alibaba kan.
Kenapa Jack Ma boleh berjaya? Kerana dia buang semua elemen-elemen negatif dalam persekitaran dia. Dia jadikan semua benda tu positif-positif. Kalau ada halangan, okey, cuba selesaikan halangan tersebut. Macam mana nak create halangan-halangan tersebut menjadikan satu pencapaian ataupun satu tangga kejayaan untuk melangkah terus jauh. Itu yang penting. Okey, yang ketujuh, cipta rangkaian hubungan. Okey. Jadi sebagai usahawan, kita mestilah membina hubungan yang baik dengan semua orang. Kita mesti kena ada kontak yang ramai. Jangan jadi orang bisnes yang sukar didekati. Orang yang berasa senang dengan kita akan senang berurusan dengan kita. So kita tak boleh menjadikan diri kita ni orang tengok kata macam payah je, macam apa ni, susah je kan. Tak boleh. Kita kena cipta sebab because dalam perniagaan pun, perniagaan tu tak akan terjadi sekiranya hanya ada satu parti saja. Tak akan terjadi. Perniagaan tu sendiri pun sekurang-kurangnya ada dua pihak, penjual dan pembeli, sekurang-kurangnya kan. Apatah lagi kena ada supplier lagi kan. Kena ada banyak komuniti-komuniti lagi dan sebagainya, macam mana nak buat marketing dan sebagainya. Tu memang dia akan melibatkan banyak rangkaian hubungan. So lagi banyak rangkaian hubungan you, lagi senang you buat bisnes. Lagi banyak potential untuk you dapat pelanggan. Potential klien you akan bertambah. Daripada situ you boleh segregkan, okey, apakah you punya target customer you. You nak jual produk ni kepada siapa. So you boleh finalize benda tu. Boleh cipta you punya planning you dengan lebih sistematik. Okey. Kita sebagai usahawan ni tak usah kita nak berlawan dengan sesiapa lah. Pesaing tu sebenarnya bukan musuh kita, tapi sebenarnya pesaing tu adalah guru kita yang kita boleh belajar daripada beliau. Contohnya kalau kita ada pesaing yang mungkin dia nampak lebih gah daripada kita, kita mungkin boleh belajar daripada dia. Kalau kita rasa pesaing itu memberi ancaman kepada kita, itu adalah satu persaingan yang tidak sihat. Dia akan memberi impak yang negatif pada kita sebenarnya. Belajar, mungkin kita belajar daripada dia. Apa yang dia buat. Kenapa dia punya sales lagi tinggi daripada kita? Kenapa kedai dia lagi besar daripada kita? Mungkin kita akan fikirkan cara macam mana kita nak ikut dia ataupun kita nak buat lebih baik daripada dia. Kan? Contoh je lah kan. Macam tu. Yang ke-8, pemasaran yang berkesan. Seperti mana yang Cik Isham cakap tadi lah. Sekarang ni pemasaran amat penting dalam kita punya dalam kita punya industri sekarang lah, dalam kita punya perniagaan sekarang, especially online punya marketing kan. Macam-macam semua orang buat iklan dalam Facebook lah, dalam TikTok lah, dalam Instagram lah, dan ada macam-macam apps, macam-macam jenis teknologi yang kita boleh adopt dalam kita punya jenis perniagaan. Jadi sebagai seorang usahawan yang berada di alaf yang baru ni, kita kena pastikan bahawa semua teknologi-teknologi itu kita pakai. Kita jangan jadi usahawan yang ketinggalan. Because kalau kita rasa kita tak boleh adopt dengan teknologi, maka kita akan jatuh. Kita akan ketinggalan dan orang takkan cari kita. Memang penting sangat teknologi ni dalam kita punya bisnes kan. Contohnya macam online marketing lah. Kadang-kadang mungkin orang rasa alah, buat apa nak buka akaun TikTok kan, macam budak-budak je kan. Contoh tu adalah persepsi yang negatif. Kita tak boleh ada negative perception macam tu. Kita kena pastikan mungkin TikTok ni akan meningkatkan sale kita. Macam mana kalau kita cuba akaun TikTok ni untuk improve kita punya sale, improve kita punya jualan, improve kita punya target customer kan. Jadi mungkin benda itu akan memberi impak yang besar pada kita. Ada orang buat TikTok saja pun dah dapat sampai beratus-ratus ribu ringgit melalui TikTok saja kan, belum masuk dengan FB dan sebagainya lagi kan. Kenapa why not kita cuba kan? Begitu juga dengan teknologi-teknologi lain lah dalam perniagaan. Contohnya macam sistem perakaunan kan. Sekarang ni kalau you nak buat akaun dalam apps pun dah ada dah. You tak perlu lagi nak buat ledger-ledger macam dulu kan, ledger-ledger panjang-panjang,
double entry dan sebagainya. Semua dalam pakai sistem. You boleh just key in je. Dalam handphone pun boleh. You just masuk je, okay, belian you banyak mana, jualan macam mana. Dan semuanya dah auto calculate. Dah keluar dah you punya financial statement. Every month you boleh tengok dah berapa you punya untung dan berapa you punya rugi. Dalam dalam telefon saja you boleh buat macam tu. Dan ini akan menyenangkan you punya business process you lah. Jadi pentingnya teknologi ini terutama dalam pemasaran lah, untuk pastikan bahawa you punya business tu akan berkembang lebih maju dan terus naik. Yang kesembilan, tips yang kesembilan ialah you need to have a mentor. You mesti kena ada mentor dalam bisnes kalau you nak maju dalam perniagaan. Mentor ni tak semestinya terdiri daripada seorang yang kos yang amat besar dan sebagainya kan. Mungkin dia boleh terdiri daripada rakan baik you, business partner you, saudara mara you, tak kisah. Tapi yang pentingnya jangan jadikan dia punya impak yang negatif tu memberi impak yang besar pada you punya bisnes kan. Dan cari orang yang boleh bagi semangat pada you, orang yang boleh bagi motivator pada you, orang yang boleh bagi advice pada you macam mana you nak hadapi liku-liku perjalanan bisnes you tu dengan baik. Itu penting sebab kadang-kadang bila kita berseorangan, kita tak nampak kita punya bisnes tu dengan secara yang real tau. Kita hanya nampak daripada persepsi diri kita sendiri je. Jadi dalam bisnes penting untuk kita melihat dari sudut pandangan orang lain dalam bisnes kita. Itu penting sekali. Jadi bila kita melihat bisnes kita dari sudut pandangan orang lain, mungkin akan memberi satu idea ataupun persepsi yang berbeza berbanding dengan apa yang kita tengok. Itu yang pentingnya, ada mentor ni. Mentor ni penting. Jadi kalau mentor ataupun coach-coach yang baik, dia akan memberi satu impact, memberikan satu advice yang mungkin berbeza daripada sudut pemikiran you. Mungkin you tak pernah terfikir sebelum ni macam mana you nak improve you punya business performance dan sebagainya. Kalau coach-coach ni memang dia berpengalaman, memang dia akan memberi satu impact yang besar lah. Sekarang kita tengok banyak lah dekat luar-luar sana macam Azan Osman, coach apa macam-macam lagi lah kan. Dekat tempat saya ni pun banyak coach-coach yang boleh membantu you dalam you punya improve you punya business performance. Tak kisahlah daripada dia nak improve daripada segi pemasaran ke, improve daripada segi stock management ke, improve daripada segi perakaunan ke dan sebagainya. Dan yang ke-10 ialah tips yang ke-10 ialah percaya kepada rezeki Allah. Percaya pada rezeki ni memang Allah dah tetapkan untuk kita. Jadi apa yang kita perlu buat? Yang kita perlu buat ialah usaha, doa dan bertawakal. Itu adalah kita punya tindakan kita. So banyak kalau kita tengok motivator yang lebih Islamik sikit kan, dia akan cakap okey sembahyang duha, sembahyang witir tiap-tiap hari dan sebagainya lah kan. Tapi saya nak tekankan di sini, kalau you nak sembahyang duha ke, nak sembahyang witir ke dan sebagainya, solatlah kerana Allah. Bukan you solat tu because of you nak murah rezeki. Bukan. Tak salah kalau lepas you solat, you doa, ya Allah murahkan rezeki aku. Tak salah bagi saya, tak salah. Tapi jangan bila you sembahyang tu, aku solat ni because of aku nak murah rezeki. Jangan letak kepercayaan kita tu macam tu. Kita solat kerana Allah, lepas kita solat kita mohon pada Allah. Itu adalah cara yang paling baik, paling efektif untuk kita punya percaya bahawa rezeki itu Allah dah tetapkan untuk kita. Okey, selain daripada tu banyaklah, selain daripada tips-tips yang telah saya bagi 10 tips tadi, antaranya ialah mengenai pengurusan masa dan sebagainya. Cuba try perkara-perkara baru dalam kita punya perniagaan untuk kita lebih menjadikan diri kita tu lebih kreatif. Dan yang penting satu lagi ialah keluar daripada zon selesa. Because orang yang berjaya ni adalah orang yang tidak berada di dalam zon yang selesa. Kalau you rasa you berada dalam zon selesa, you takkan improve. Sesekali you takkan improve because you selesa duduk kat situ. You dah selesa duduk kat situ. Memang bila you dah selesa duduk di situ, you akan selamanya akan berada di tahap itu.
Tapi macam mana you nak berjaya, you nak improve you punya business performance, you nak improve you punya diri you kena keluar daripada zone selesa. Maksudnya you tak boleh jadi selesa. You need to be stressed, you need to be letih, you kena rasa down sikit-sikit kan. You kena mesti rasa benda tu. Barulah you akan berjaya. Kalau you rasa selesa, means that you takkan improve dan you takkan berjaya. Dan memang you akan duduk di situ mungkin selama-lamanya selagi you selesa lah kan. Itu maksud saya. Okey, saya rasa itu saja untuk saya punya tips-tips, 10 tips mengenai tips berjaya dalam bisnes. Semoga tips-tips tersebut dapat memberi manfaat lah kepada usahawan-usahawan kita, sama ada you all ni adalah usahawan-usahawan yang besar, usahawan-usahawan yang sederhana, usahawan-usahawan yang kecil, ataupun usahawan-usahawan yang baru nak membina perniagaan. Jadi saya harapkan agar tips-tips tersebut dapat memberi manfaat kepada you guys lah. Dan seperti mana yang saya beritahu tadi, tips-tips tersebut saya dah olah daripada pelbagai tips-tips yang orang dah bagi. Dan kesenang. Sebenarnya banyak lagi tips-tips lain kalau you tengok orang-orang bagi, orang share tips-tips lain dan sebagainya. Tapi ada setengah-setengah tips tu saya rasa mungkin tak relevan ataupun mungkin saya dah masukkan dalam the main tips lah kan. Saya dah masukkan dalam huraian-huraian saya tu. Jadi secara kesimpulannya itu sajalah. Terima kasih dan saya kembalikan majlis ini kepada Encik Hisham untuk diteruskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Encik Azhari atas perkongsian tips yang sangat manfaat. It's very informative information tu. Ada 10 tips yang tadi, which is yang pertama buat just do it, be aggressive, sentiasa belajar, sentiasa write down, ada direction, positive environment yang positif, build connection, marketing, kena sentiasa ada pertanyaan. Last sekali adalah percaya pada rezeki Allah. So saya harap tips-tips banyak membantu usahawan untuk menjayakan bisnes anda. Okey, boleh itu tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah sampai ke hujungnya. So saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan semua masih kekal bersama kami hingga rancangan. Okey, sebelum itu jangan lupa like Facebook kami dan juga Instagram kami untuk mengetahui update terkini serta pelbagai program atau kursus ditawarkan kepada usahawan PKS di sana. Okey, sehingga kita jumpa lagi insya-Allah. Saya Isyad Abdul Halim. Terima kasih dan Assalamualaikum.